Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama mengikuti program pengajian CG Pembimbing Ibadah Haji SPIH untuk kali yang ke-11 pada tahun ini. Saya Ustaz Hisham bin Mahyidin diamanahkan oleh rakan-rakan ahli kumpulan 8 untuk membentangkan tajuk yang ke-6 insya-Allah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 10 orang peserta, yang mana kumpulan kami diketuai oleh Ustaz Dr. Muhammad Alauddin bin Osman, Naib Dr. Abdul Kamil bin Jamaluddin, kemudian setiausaha kami Ustazah Masyitah binti Samsuddin. Kemudian ahli kami dianggotai oleh Ustaz Aiman Ahmad bin Muhammad, Ustaz Alias bin Abdul Rahim, saya sendiri Ustaz Hisham bin Mahyidin, Ustaz Muhammad Adnan bin Muhammad Kasim, Ustaz Muhammad Nizar bin Ismail, Ustaz Muhammad Rizal Bahrain bin Muhammad Rudin, kemudian Ustazah Nadrah binti Abdul Manaf. Alhamdulillah, saya cuba menjawab soalan yang pertama. Bincangkan isu-isu kepimpinan yang berlaku di kalangan pembimbing ibadah haji. Secara mukadimahnya, Alhamdulillah, dakwah adalah menjadi tanggungjawab bagi setiap orang Islam. Setiap orang Islam mesti memiliki kesedaran untuk mengamalkan Islam dan menyebarkan syiarnya di samping mendidik masyarakat dengan nilai-nilai Islam yang sebenar. Dakwah boleh disampaikan dalam pelbagai bentuk dan strategi supaya dakwah boleh sampai kepada matlamatnya, iaitu mengajak manusia untuk menerima dan mengamalkan Islam dalam segenap aspek kehidupan mereka. Dakwah boleh berbentuk individu, kumpulan dan institusi. Apapun bentuknya, namun dakwah mestilah dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan, memiliki perancangan yang teliti, matang dan rasional. Sebagai seorang pembimbing ibadah haji dan umrah, ciri-ciri ini haruslah dimiliki dengan mempelajari segala kemahiran dakwah dan menjiwai semangat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan bimbingan. Antara isu kepimpinan yang berlaku di kalangan pembimbing ibadah haji maupun umrah, yang pertama berubah niat. Niat yang asalnya untuk menyantuni jemaah haji dan umrah kepada bertukar kepada untuk mengejar imbuhan ataupun bayaran gaji setiap kali diamanahkan untuk bertugas. Contohnya, pembimbing hendaklah sentiasa bersama-sama dengan jemaah setiap waktu, terutama waktu yang kritikal. Sebagai contoh, waktu makan. Biasanya waktu inilah peluang yang terbaik seorang pembimbing untuk menemui jemaah mereka, bertanyakan khabar mereka, dan masa inilah jemaah boleh mengambil kesempatan untuk mengadu hal mereka, boleh bertanyakan tentang hukum dan sebagainya. Tetapi malangnya ada setengah, segelintir sahaja daripada pembimbing haji tidak dapat ada untuk bersama jemaah pada waktu ini. Mungkin yang kedua, sikap malas yang ada pada diri seseorang pembimbing. Dan sikap malas ini haruslah dikikis. Sebaik saja menerima amanah, dipilih untuk menyantuni jemaah, sama ada sebagai seorang pekta pembimbing haji di tanah air dan juga pektas pembimbing haji di tanah suci. Dan yang ketiga, sifat ujub, sifat dan juga sifat riak. Sifat ini boleh datang apabila dihasut oleh syaitan yang sentiasa menggoda seseorang pembimbing haji. Pembimbing haji menjadi tumpuan, menjadi perhatian kepada jemaah-jemaah sekalian. Pada waktu inilah syaitan menghasut supaya seseorang pembimbing lahir daripada hati mereka sifat ujub dan riak,
sehingga menjejaskan keikhlasan mereka untuk menyantuni jemaah. Yang keempatnya, gagal mendisiplinkan diri dalam mematuhi peraturan dan SOP sebagaimana yang ditetapkan oleh tabung haji kepada seseorang pembimbing haji. Sama ada semasa sebelum bertugas, masa bertugas, sama ada di tanah air atau maupun di tanah suci. Contohnya, ada segelintir daripada pembimbing ibadah haji menerima bayaran dam. Pembimbing yang bertugas tidak dibenarkan untuk menerima dam, tetapi perkara ini tetap berlaku. Ada sebahagian pembimbing secara senyap-senyap menerima upah. Kesannya pembimbing tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian mereka kepada kerja mereka kerana bersibuk untuk mencari orang-orang ataupun jemaah yang ingin membayar dam. Yang kelima, kurangnya pengalaman. Akibatnya pembimbing haji gagal untuk menerima arahan dan menterjemahkan arahan semasa bertugas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh tabung haji. Contohnya waktu untuk melontar di Jamratul Aqabah, di mana pernah satu ketika dahulu ada jemaah Malaysia ditemui meninggal dunia akibat bertindih dalam kesesakan semasa bersesak untuk melontar pada waktu yang afdal. Dan yang keenamnya, ilmu yang kurang mantap mengenai resolusi akhir yang diambil di dalam muzakarah haji dalam menetapkan sesuatu isu dalam menentukan hukum, dalam penentuan dan penetapan hukum. Contohnya, ada pembimbing menyampaikan maklumat yang berbeza dengan keputusan muzakarah haji dalam sesuatu permasalahan haji dan umrah. Ini boleh mendatangkan kekeliruan kerana kebanyakan daripada jemaah adalah terdiri daripada orang awam. Saya terus kepada soalan yang kedua. Bagaimana dakwah dapat dilaksanakan di kalangan pembimbing ibadah haji dan umrah? Cadangkan beberapa aktiviti dakwah sama ada secara langsung ataupun tidak secara langsung dilaksanakan oleh seorang pembimbing ibadah haji kepada jemaah di bawah tanggungjawab mereka. Di sini kami kemukakan beberapa cadangan. Yang pertama, semasa aktiviti khusus asas haji di tanah air, semasa khusus intensif, khusus tambahan. Begitu juga semasa berada di Mekah dan di Madinah, bimbingan secara berterusan. Saya mengambil contoh semasa berada di Tanah Suci Mekah, semasa berada di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Para pembimbing boleh menasihatkan para jemaah, menggalakkan para jemaah mereka untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan beribadah, menumpukan semua perhatian mereka semasa berada di masyair ketika menunaikan ibadah haji ini dengan perkara-perkara ibadah dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang sia-sia. Semasa berada di Mina contohnya, boleh diadakan program tadarus Al-Quran secara berjemaah. Itu juga para pembimbing boleh mengadakan talaqi Al-Quran secara berkelompok, berjemaah. Begitu juga dengan program khatam Al-Quran. Para pembimbing boleh memilih dan melantik mereka yang berkebolehan di antara di kalangan jemaah untuk mengetuai bacaan, dan sentiasa mengingatkan para jemaah supaya elakkan, jauhkan daripada berbual-bual kosong, menghabiskan perkara semasa berada semasa melakukan ibadah haji ini dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dan juga perlu diberi perhatian dan sentiasa mengingatkan jemaah untuk mengamalkan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat mahmudah demi untuk menjaga kemabruran haji masing-masing. Semasa mengendalikan khusus asas haji, perlu seorang pembimbing untuk menekankan elemen akidah, ibadah, akhlak dan sirah kepada para jemaah. Dari sudut akidah perlu ditekankan kepada jemaah supaya jemaah sentiasa rasa penuh kehambaan, tawaduk, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana terpilih menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga perlu seorang pembimbing untuk menerangkan kepada jemaah konsep istita'ah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah tidak mentaklifkan sesuatu perkara kepada hamba-Nya kecuali mereka yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah memberati kita dengan suatu kewajipan kecuali dengan kemampuan kita. Maksudnya jika tidak seseorang itu tidak ada rezeki, tidak ada kemampuan dari sudut rezeki, dari sudut duitnya, dia tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk
pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Begitu juga walaupun dia ada kemampuan dari sudut keuangannya, tetapi tidak ada kemampuan dari sudut kesihatan pun tidak diperwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ada kemampuan hanya untuk perbelanjaan semasa berada di Mekah, hanya ada untuk tambang, tapi tidak ada kemampuan untuk perbelanjaan untuk ditinggalkan kepada ahli keluarga pun tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dari sudut ibadahnya pula perlu seorang pembimbing untuk menyampaikan kefahaman kepada para jemaahnya berlandaskan hukum syarak yang sebenar, memberi penerangan tentang fardu ainnya dan fardu kifayahnya. Sebagai contohnya dalam bab bersuci, perlu diterangkan, dijelaskan kepada para jemaah mereka tentang bagaimana kita wajib untuk suci zahir dan juga suci batin serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Kemudian perlu ditekankan kepada jemaah kewajipan solat fardu. Walau macam mana keadaan sekalipun, solat ini mesti diutamakan, mesti dilaksanakan walau macam mana situasi sekalipun, terutama semasa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu juga perlu dijelaskan tentang solat sunat, kelebihan solat sunat. Kemudian perlu diajar bagaimana untuk melakukan solat jamak. Begitu juga solat qasar, solat jamak dan qasar, solat jamak tamam dan sebagainya. Kemudian perlu diingatkan kepada para jemaah untuk sentiasa berusaha melakukan solat seboleh-bolehnya secara berjemaah, sentiasa secara berjemaah, bermula daripada tanah air lagi, melatih diri untuk solat secara berjemaah. Kemudian perlu diingatkan kepada para jemaah supaya sentiasa melakukan salat jenazah. Biasanya semasa berada di tanah suci, setiap lepas daripada waktu sembahyang, seringkali ada salat jenazah. Ambillah peluang untuk melakukan salat jenazah kerana kelebihannya sangat besar, ganjarannya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang dari sudut akhlaknya, perlu ditekankan tentang kewajipan untuk kita semua berakhlak mulia. Perlu diterapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan kita semua dengan sifat-sifat mahmudah. Antaranya seperti menjaga kebersihan jasmani dan juga rohani, terutama semasa berada di tanah suci Makkah, semasa berada di hotel, di penginapan, semasa berada di Arafah, di Muzdalifah dan juga Mina. Biasanya alhamdulillah jemaah Malaysia seringkali mendapat pujian daripada kerajaan Arab Saudi kerana bagus dalam menjaga kebersihan. Kemudian yang seterusnya, perlunya bertolak ansur, tidak berebut semasa menaiki lift, semasa mengambil makanan, semasa menaiki bas dan sebagainya. Dan juga perlu diingatkan kepada para jemaah untuk tidak sombong. Tinggallah pakaian asal masing-masing semasa berada di tanah air. Mungkin ada di kalangan kita yang orang kaya, orang yang berpangkat besar, sombong kita tinggalkan, kita buang semua sifat-sifat sombong. Kerana kita berada di tanah suci, marilah kita sama-sama insaf dan sedar bahawasanya kita di kalangan manusia ini sama saja. Yang membezakan kita adalah takwa, yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perlu diingatkan kepada jemaah supaya sabar, sentiasa sabar. Berada di tanah suci adalah ujian yang sebenar, menguji tahap kesabaran kita. Bayangkan kita dihimpunkan di satu tempat yang mana terdiri jutaan manusia berkumpul di tempat yang sama, berkongsi tandas, berkongsi tempat tidur, berkongsi bilik air dan sebagainya. Dalam keadaan biasa kita boleh bersabar, tetapi kesabaran kita diuji apabila ketika kita lapar, ketika kita tidak cukup tidur. Itulah ujian yang sebenar yang kita akan hadapi. Kemudian perlu diingatkan kepada para jemaah kita supaya ringan tulang, saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pentingkan diri kita dalam melaksanakan ibadah, waktu yang sama kita menyakiti hati orang lain. Lepas tu perlu diingatkan kepada para jemaah supaya sentiasa taat dengan arahan, taat kepada arahan yang telah dikeluarkan oleh ketua, arahan yang dikeluarkan oleh tabung haji, supaya sentiasa
mengambil perhatian. Kemudian yang terakhir, redha atas setiap ketetapan yang berlaku. Semua ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Macam-macam ujian yang akan bakal kita hadapi, yang diuji oleh Allah Subhanahu, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pergi kepada soalan yang ketiga, apakah cabaran dalam mengekalkan integriti di kalangan pembimbing ibadah haji maupun ibadah umrah. Cabaran antaranya ialah yang pertama, niat kita adalah mesti sentiasa diperbaharui, diperbetulkan sentiasa, hati sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak lari daripada tujuan yang asal kita datang untuk menyantuni jemaah, untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penyelesaian terbaik adalah sentiasa memperbetulkan niat kita. Dan yang keduanya, dalam mengekalkan integriti, sikap malas hendaklah sentiasa dilawan, sentiasa yakin dengan diri sendiri dan sentiasa rajin bekerja untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, setiap kali perasaan riak, ujub, bangga diri, tergoda dengan hasutan syaitan, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah sentiasa meneguhkan hati kita, supaya Allah jaga hati kita, supaya tidak terpesong daripada niat asal kita untuk menyantuni jemaah, ikhlas mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, kita hendaklah sentiasa sabar, mesti melengkapkan diri kita dengan ilmu fiqh haji dan umrah yang sebenar, sentiasa rajin untuk menelaah, mengulang kaji, mempelajari ilmu-ilmu baru. Apatah lagi, kita adalah seorang pembimbing ibadah haji yang secara automatiknya kita adalah ketua kepada para jemaah yang kita diberi amanah untuk kita bimbing. Sama ada kita sebagai seorang pekta, pembimbing haji di tanah air maupun pembimbing haji di tanah suci, kita adalah memikul amanah sebagai seorang pembimbing. Kita adalah ketua. Sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Saya rasa cukup setakat itu pembentangan daripada kumpulan kami. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kelemahan, kekurangan adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.